Halo semua, dalam video ini kita akan membincang soalan parsial bagi tahun 2020. Ini adalah soalan PA semester 2 sesi 2 Mathematics. Okey, so dalam video ini kita akan fokus pada soalan objektif sahaja. Okey, so first of all kita tengok soalan objektif pertama. Diberi satu senarai nombor berurutan bagi asas 8. Okey, so sini kita boleh nampak ada urutan nombor lah. Okey, dia nak kita cari apa? Kehendak soalan tu nak cari nilai X dalam asas 8. So maksudnya dia nak cari nilai inilah, X lah. Okey, so di sini kalau kita lihat 24 asas 8, 25, 26, 27. Lepas tu kebanyakan pelajar dia mesti ingat jawapan tu adalah 28 sebab 27, 28 kan? Jangan lupa sebab ini adalah asas 8. Sebab asas 8 dia mesti tak wujud 8, digit 8. Ingat So bila sampai digit 8 dia dah jadi satu grup. Selalu suka cakap kan, kalau asas 8 bila sampai 8 dia dah jadi satu grup dan kita kena tambah satu digit. Contohnya kalau 28 kan, asas 8, dia tak akan wujud asas 8, 8, digit 8 di sini. Sebab asas 8, kalau 8 dia dah jadi satu grup, so sepatutnya 8 ini akan jadi kosong dan satu digit akan tambah ke depan. So dia akan jadi 30. Okey, so sepatutnya jawapan adalah C. Okey, saya rasa kebanyakan pelajar akan pilih A. Kalau pilih A tu salah lah sebab ingat digit asas 8 tak mungkin wujud digit 8. Okey, kalau tak wujud digit 8, digit 9 pun tak mungkin wujud. Okey, so jawapan adalah C. Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua. Ungkapkan, okey, yang ni, nombor ini dalam asas 2 kepada asas 10. Untuk soalan ni sebab ini adalah soalan objektif. So, kalau objektif, kita terus guna kalkulator supaya lebih senang, betul tak? So, asas 10 macam mana? Kita tekan on, okey, lepas tu set kita punya calculator. Okey, mode 1, mode 2, so kita akan nampak base. Base ini maksud asas. So memang kita nak tukar asas, so kita kena tekan 3. Okey, dan nampak tak D? D ini bermaksud decimal. So maksudnya dalam asas 10. Tapi dalam soalan kita dia adalah dalam asas 2. So bila kita nak key in soalan dalam asas 2, kita kena pilih asas 2 lah. 2 ini adalah binary. Masih ingat tak? B-I-N, bin ini. So tekan dulu supaya kita nampak skrin di atas kalkulator kita jadi B. So sekarang kamu boleh key in lah soalan yang terdapat tu. Soalan tu lah 110 1111. Okay, so tekan sama dengan. So sekarang kita ada key in soalan dalam kalkulator. So macam mana pula kita nak tukar jadi asas 10? So asas 10 adalah decimal. So nampak tak DEC di sini? Tekan je DEC. So kita terus dapat jawapan 111. So jawapan adalah A apple. Senang saja kan? Okay. So macam mana pula kalau soalan ini keluar di subjektif? Okay, tak mungkin kita terus tekan kan, kecuali dia satu markah. Mungkin kamu tekan tu tak apa. Kalau dia ada 2 markah, kita kena tunjuk jaran kira kita. So masih ingat tak? Kalau kamu nak tukar jadi asas 10, sebenarnya kita nak cari nilai nombor untuk asas nombor 2 ini. Okay, so first of all kita kena tahu nilai tempat dia dulu. Okay, setiap digit punya tempat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? So kita nak cari setiap nilai, okay, nilai digit. Okay, so untuk yang pertama sekali, 1 ini, apakah nilai digit bagi 1 ini? So kita tahu nilai ini adalah 1 darab dengan apa? Asas 2 kuasa 6. Betul tak? Okey. Dan seterusnya kita kena tambah dengan apa? Tambah dengan yang 1 di sini. Okey. So 1 ni kalau untuk pelajar cepat dia dah tahu dah. 1 kalau saya guna 1 darab pun saya akan dapat 2 kuasa 5. Kamu nak tulis 1 darab 2 kuasa 5 pun bolehlah. Tapi memang kita dah tahu 1 darab apa pun dia akan dapat nombor tu. So kita terus tulis 2 kuasa 5 tambah dengan okey, yang untuk yang ini 2 kuasa 3 tambah dengan digit ini 2 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 1 tambah dengan 2 kuasa kosong. So kita just kira sahaja nilai digit bagi setiap digit. So kita campur semua nilai digit ini, so kita akan dapatlah dalam asas 10. So senang je guna kalkulator. Okay, so sorry. Tekan kalkulator.
Okay. Reset semula kalkulator kita. Mode tekan 1. So kita boleh reset dah. So 2 kuasa 6. So dapat 64. So ini adalah 64. Seterusnya 2 kuasa 5. Just tekan sajalah kalkulator. Okay. 2 kuasa 5. So kita dapat 32. Tambah. Okay. 8. Okey, 2 kuasa 3 tu 2 darab 2 darab 2. Lepas tu 2 darab 2 kuasa 2 tu maksud 2 darab 2. Tambah dengan 2. Tambah dengan, nah ini kena berhati-hati, kebanyakan pelajar akan salah di sini ya. Ingat kalau kuasa kosong dia mesti sama dengan 1. Okey, kalau kamu tak percaya tekan sajalah kalkulator. Okey, so kebanyakan pelajar akan tulis kosong di sini. Salah, 2 kuasa kosong, tak kira nombor apa pun. Kalau dia kuasa kosong, mesti sama dengan 1. Okey, so seterusnya kalau kamu tambah semua, okey, kalau kamu tambah semua di sini, 64 tambah dengan 32, tambah dengan 8, tambah dengan 4, tambah dengan 2, tambah dengan 1. So, kamu akan dapat 111. Okey? Dalam asas 10. Inilah cara pengiraan dia. Tapi of course untuk objektif, kalau boleh kita just guna kalkulator. Terus dapat jawapan boleh, bulat dah jawapan tu. Okey? So, sekarang kita tengok soalan ketiga pula. Okey, nyatakan nilai digit. Okey, di sini dia cakap nilai digit 4. Maksudnya kita nak tengok digit 4 inilah. Apakah nilai untuk digit 4 ini? Okey, dia nak kamu cari dalam asas 10. Okey, sama juga. Sebelum kita nak cari nilai digit, kita kena tahu tempat dia dulu. Sebab tempat dia akan menentukan nilai dia. Okey, so di sini 0, 1, 2. So kita tahu ni digit 4 ini adalah di tempat 2. Okey, so kita tahu nilai 4 ini, digit 4 ini bukan bermaksud 1, 2, 3, 4 punya 4 tau. So di sini sebab 4 ni dia di tempat yang berbeza. So kita tahu digit 4 dia ada nilai yang berbeza. Kita kena guna digit 4 ini darab dengan nilai tempat dia. Nilai tempat dia tu apa? Sebab asas 8 dan dia ada di tempat 2. So kita kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapan lah. Jawapan tu apa? Okey, so 8 kuasa 2, kita tahu 8 kuasa 2, okey, darab dengan 4. Ayuh, darab dengan 4. So kita dapat 256. So jawapan 256. So jawapan dia adalah D donkey. Okey, senang saja kan? Seterusnya kita tengok soalan keempat pula. Untuk soalan ini macam mana pula? Kalau kamu faham dengan asas nombor chapter ini, konsep dia macam mana, soalan 4 ni tak susah. Sebab mengapa? Nah, dia nak kamu cari nilai y. Okey, dan kita tahu soalan yang diberi ini adalah satu persamaan. So kita kena banding, kalau saya nak cari nilai y ini, saya kena bandingkan okey, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, bila saya cakap sama dengan maksudnya di sebelah kiri dan sebelah kanan kesamaan itu mesti adalah sama. Okey, so kalau kamu lihat di sini dia macam ni. Okey, kamu boleh analyze kamu punya nombor di sini. So kita tahu 3504 asas 8 ini sebenarnya kalau saya nak tulis nilai nombor, nak cari nilai nombor dia macam mana? Kita tahu 3 ini, okey, kita cari dulu tempat dia 0, 1, 2, 3 kan. So kalau saya nak cari nilai digit atau nilai digit untuk setiap digit lah. Maksudnya nak cari nilai nombor lah. Macam mana? So saya tahu 3 ini saya kena darab dengan, sebab dia asas 8. So 8 kuasa 3. Lepas tu kita kena tambah dengan apa? 5, betul tak? So 5 ini kita kena darab dengan asas 8. Okey, kuasa 2. Dan seterusnya tambah dengan, okey, kosong ini kamu nak tulis pun boleh. Tapi kalau tak tulis pun tak apa. Sebab kosong kita dah tahu nilai dia memang tak ada apa. Okey, so kalau kamu nak tulis kosong darab dengan 8 kuasa 1, nanti kamu dapat kosong juga. So tak perlulah tulis. Okey, so kita terus pergi ke 4. Okey, digit 4 ni. 4 mesti darab dengan 8 kuasa 0. Betul tak? Okey, so kalau kamu banding di sebelah kiri dengan sebelah kanan, memang kamu akan dapat benda yang sama, betul tak? Ini dengan ini. Nampak? Lepas tu tambah dengan 5 darab dengan 8 kuasa 2. 5 darab dengan 8 kuasa 2. Maksudnya yang baki ini, y ini mesti adalah sama dengan y. Betul tak?
So kita just bandingkan, kalau saya nak cari nilai Y mesti sama dengan 4 darab dengan 8 kuasa kosong. Sebab mengapa? Kalau kamu lihat bandingkan left hand side dengan right hand side, 3 darab 8 kuasa 3. Di sebelah kanan juga ada. Nilai mereka adalah sama. Kan? Lepas tu, yang ini sama dengan ini. Okay? So, bakinya, Y mesti sama dengan ini. Okay? So, kalau saya nak cari nilai Y, senang sajalah. Okay? 4, okay. Darab dengan apa? 8 kuasa kosong. Mesti ingat, bila kuasa kosong, dia adalah sama dengan 1. So, 1 darab 4, kita dapat 4. So, jadi Y adalah 4. Inilah jawapan kita. Okay? Senang saja kan? So, jawapannya C. Okay, seterusnya kita tengok soalan 5. Okay, soalan 5. Ini adalah operasi tolak. Okay, bagi asas nombor 2. Okay, untuk soalan macam ni, okay, macam mana kita nak buat? Okay, ingat bila kamu tulis, kena tulis dengan ada ruang sikit lah. Okay, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Setiap digit mesti bagi dia ada ruang sikit. Okay, lepas tu 1, 1, 0, 1. Okay, mesti make sure kolom tu, setiap kolom tu, digit tu mesti tepat dengan dia punya tempat lah. So, 1 tolak 1 ni, okay. Sekarang kita boleh tolak lah. 1 tolak dengan 1, memang kita dapat 0. Senang saja kan? 1 tolak 1 dapat 0. Lepas tu 1 tolak 0, dapat 1. Setakat sekarang macam buat seperti biasa sahaja. So, untuk yang ini, 0 boleh tak kita tolak 1? Tak boleh kan? So, tak cukup. Biasanya kalau tak cukup macam mana? Kita kena pinjam dengan nombor di depan. So, digit di depan ni. So, bila saya pinjam dengan 1 ni dah jadi 0. So, ingat tak? Bila saya pinjam 1, sebab ini nombor asas 2. So, bila saya pinjam 1, saya akan dapat 2. Okay? So, 2 tolak 1, saya dapat 1. Okay? Lepas tu, untuk kolom ini, dah tak ada 0. So, 1. So, inilah jawapan kita. Okay, so jawapan dia adalah A, apple. So sebenarnya soalan macam ni dia senang sahaja. Ingat kamu kena berhati-hati dengan asas dia. Bila kita nak tambah, nak tolak, kena make sure asas dia mesti sama dahulu. Okay, kalau kita nak tolak, kalau tak cukup, kalau ini adalah asas 2, bila kamu pinjam adalah, bila pinjam 1, maksudnya kita dapat 2. Okay, ingat kalau asas 8, kita pinjam dapat 8. Itu je lah. Okay, tak susah kan? Okay, so sekarang kita tengok soalan 6. Okay, diberi bahawa asas nombor ini tambah dengan J akan dapat jawapan ini. So, cari nilai J. Ini soalan seperti apa? Soalan algebra kan? So, kalau saya nak cari J, persamaan linear tu, masih ingat dulu kita belajar macam mana? Kalau saya nak cari J, benda yang tak kaitan dengan J, semua saya kena pindah ke sebelah kanan. Betul tak? So, maksudnya yang 1110011 asas 2 ini, saya kena pindah ke sebelah kanan. Okay, so jadi J saya adalah sama dengan, okay, sebelah kanan memang ada 1111001 asas 2. Okay, dan yang nombor ini bila saya pindah ke sebelah kanan, dia akan tambah, akan jadi tolak. Tolak apa? 1110011 asas 2. Okay, so sekarang kita dah boleh buat dah. Okay, buat seperti biasa. Salin dulu soalan dia. 1111001 2. Lepas tu 11000. Lepas tu 111. Okay, kita nak tolak asas 2. Okay, so macam mana? Senang saja. 1 tolak 1 dapat 0. Yang ni senang kan? Asas 2. Okay. So yang ni 0 tolak 1. Nah, sekarang tak cukup dah. Kalau tak cukup, cari jiran. Oh, jiran pun tak ada. So cari lagi jiran dia. Ini ada. So sini bila saya pinjam, dia dapat. Sini dah jadi 0. Ingat kena potong. Kalau kamu dah pinjam, dah tak ada, kena potong. Lepas tu tukar jadi 0. Sebab kebanyakan pelajar, bila dia pinjam, dia tak potong kan. Nanti jawapan dia ada 1 di depan lagi. Okay, so kenapa hati-hati? Potong, tulis 0. Supaya kamu ingat. Lepas tu bila pinjam, sini dapat 2. Lepas tu sini tak perlu tolak kan. Kena pinjam lagi ke sini. Ini jadi 1. So sini dapat 2. Okay. So lepas tu 2 tolak 1, kita dapat 1. 1 tolak 0, kita dapat 1. Yang depan tu 0. Yang ni 1 tolak 1, 0. 1 tolak 1, 0. Semua tu 0. So kalau 0, 0 di depan, tak perlu tulislah. Itulah jawapan kita. Jawapan dia B, boy. 110 asas 2.
Okey, senang saja kan? Okey, sekarang kita tengok soalan ke-7. Okey, soalan ke-7 ni adalah soalan set, okey, chapter 2. Diberi bahawa set T, okey, dia bagi kita dia punya lingkungan lah. X dia adalah di antara dari start dari 20 hingga 30. Dia ada termasuk 20 juga. Dan X adalah gandaan 3. Okey, untuk set ini, X adalah gandaan 3. So, kalau nak buat soalan macam ni, kita kena senaraikan dululah. Senaraikan apa yang terdapat di dalam set T ini. So kita tahu dia mesti adalah di antara 20 hingga 30. So dan dia adalah gandaan 3. Masih ingat tak gandaan 3? Gandaan 3 tu maksud kita kena hafal sifir 3 lah. Okey? Atau kamu kena ambil satu nombor itu. Kalau nombor itu dia boleh bahagi dengan 3, maksudnya boleh bahagi tepat dengan 3. Ingat, boleh bahagi tepat dengan 3, jadi nombor itu adalah gandaan 3. Okey? Tapi kalau kamu bahagi kamu dapat titik perpuluhan, jadi bukan, dia bukanlah. Okey, contohnya, okey kalau kita start dari 20. Okey, kamu boleh tekan kalkulator. 20 sebab dia nak gandaan 3 kan? So bahagi dengan 3. Okey, cuba. So kita tahu, nah, kalau ada titik perpuluhan maksud dia bukan, dia tidak boleh dibahagi tepat dengan 3. Jadi 20 tu bukan gandaan 3. Tapi kalau kamu cuba tengok, sebab 20 kalau bukan, kita next 23. Boleh tak? 21, boleh tak? 21 kita bahagi 3. Oh, boleh kan? Sebab dia boleh bahagi dengan 7. Maksudnya 3 darab dengan 7 kamu dapat 21. So memang 21 ini adalah gandaan bagi 3. Okey, gandaan 3. Sebab dia ganda berapa kali? 7 kali. 7 darab 3 kita dapat 21. Dan seterusnya, kamu hafal sifir lah. 8 darab 3 dapat 24. Okey, kamu nak hafal sifir pun boleh atau kamu nak tambah-tambah pun boleh. Sebab kita tahu maksud dia semua kamu tambah 3 saja. Kalau dapat 24 tambah 3 kita dapat 27. Next 27 tambah 3 lagi kita dapat 30. Okey, 30 termasuk juga. Dan seterusnya tak termasuk dah. So kita tutup tanda tanda set kita. Okey, so sekarang apakah kehendak soalan dia? Okey, dia nak cari NT. Kebanyakan pelajar dia baca macam ni, NT. Ini adalah simbol matematik. Masih ingat tak? So ada kata kalau N ini, okey, untuk pelajar yang dah faham, okey, simbol ini, dia mesti kena baca dan tukar jadi bahasa Melayu. N ini bermaksud apa? Yang lupa mesti tulis dalam kertas kamu. N ini adalah number of element, bilangan unsur. Ingat bilangan unsur. Sebab yang ini dia sebenarnya berasal dari bahasa English. Okay, number of elements in set T. Maksudnya dalam set T ada berapa unsur dia, bilangan unsur dia ada berapa. Okay, so kalau kamu nak jawab soalan macam ni, kamu kena senaraikan semua dahulu. So sangat jelas di sini. Bila kamu dah senaraikan, so kita ada 1 unsur, 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur. So jawapan dia adalah D, donkey. Okay, so dalam set T ini ada 4 unsur. Okay, ada 4 elements. Okay, so soalan 8. Okay, diberi bahawa set P, ini set P, ini ada set Q. Dan seterusnya dia nak kamu senaraikan semua unsur. Okay, bagi set P bersilang dengan Q. Masih ingat tak? Kalau bersilang, yang ini simbol macam ni adalah bersilang. Bersilang tu maksud apa? Okey, contohnya kalau kita tulis dalam kita lukis gambar Raja Van. Okey, kita ada set P, kita ada set Q. Ini adalah set P, ini adalah set Q. So di manakah tempat persilangan antara set P dengan set Q? Inilah tempat yang mereka bersilang, betul tak? Maksud bersilang tu adalah unsur yang wujud di P dan sama juga dia wujud di Q. Maksudnya unsur tersebut dia berulang. Okay, so itulah apa yang kita nak cari. Kita nak cari tempat ni. Ini adalah kita panggil P bersilang dengan Q. Inilah tempat dia. So kalau lihat di sini, okay, lihat di sini, unsur mana yang dia berulang, dia wujud di P dan sama juga dia wujud di Q. Senang saja kan? Kalau kamu lihat di sini 4, sini ada 4, sini ada 6 dan sebelah Q ni ada 6 juga. So dia nak kamu senaraikan semua unsur. So memang 4 dengan 6 sahajalah. Ini unsur dia. So jawapan adalah A, apple. Okay. So bagaimana pula kalau soalan tu bertukar jadi simbol macam ni. P, union, Q. Okay. Dalam bahasa Melayu, union ini kita panggil apa? Kesatuan. Okay. Untuk siapa yang lupa, boleh buat nota-nota lah. Okay. Contohnya kalau saya nak lukis kesatuan. Kesatuan tu maksud apa? Okay, P in Q kan.
Okey, so kesatuan ini, union ini sebenarnya dia berasal daripada perkataan satu kan? Kamu ingat macam ni. Maksudnya kita nak satukan dia, okey? Dia terdiri daripada set P dengan set Q. Ada dua set ni kan? Kita nak satukan dia. Maksudnya semua yang terdapat asalkan dia wujud di P dan dia wujud di Q sahaja, semua unsur itu kita akan satukan. Kamu ingat macam tu, satukan dia. So jadi kalau dia nak kamu senaraikan semua unsur bagi P kesatuan Q, senang je. Okey, kita just campurkan kedua-dua unsur dia. Contohnya di sini ada dua kan? Saya tulis dua, start dari dua. Lepas tu 3, 4, 5, 6. Okey, di sini ada 7, 8. Semua unsur yang wujud itu kita just satukan dia di dalam, okey? Unsur yang wujud di P dan unsur yang wujud di Q kita just satukan dia dalam satu set. Okey? Dan set ini kita panggil P union Q. Okey? Itu je, senang. Okay, dan perkataan normally kalau dalam soalan subjektif kan atau soalan esei, dia suka guna perkataan apa? Kalau untuk bersilang, okay, keywords dia normally dia akan cakap dan. Okay, contoh P adalah menari, Q adalah menyanyi. Pelajar yang suka menyanyi dan menari. Kalau saya cakap dan, maksudnya dia mesti wujud di P dan mesti wujud di Q juga. So hanya di tengah-tengah. Okey, tapi kalau saya cakap atau, dia suka menyanyi atau menari, kalau saya guna perkataan atau, maksudnya, okey, kalau kamu tengok baca, dia cakap pelajar yang nak cari pelajar yang suka menyanyi atau menari. Kalau saya guna perkataan atau, so macam mana? Maksudnya, dia boleh juga wujud di P sahaja atau dia boleh juga wujud di Q atau dia mungkin suka kedua-duanya. Itulah. Okey, yang ni keywords ni kena faham sebab bila kita nak buat soalan subjektif ni, kita kena tengoklah keywords ni supaya kamu lebih faham kehendak soalan. Okey, seterusnya kita tengok Raja 1 ialah gambar Raja Van dengan set semester. Okey, kita ada set R, ada set S. Okey. So, senaraikan semua unsur yang terdapat dalam set ini. Okey, masih ingat? Nampak tak kena berhati-hati dengan koma ini ya, R prime. Kita baca R prime. Koma ini kita baca sebagai prime lah. Okey, sebenarnya dia adalah apa? Pelengkap. Okey, untuk pelajar yang lupa, R prime ini kita panggil pelengkap R bagi set R. Okey. Kebanyakan pelajar dah lupa kan atau dia mungkin dia cuai ke apa ke, dia selalu nampak R, dia dah sangat excited tengok R sahaja. Tapi apa yang terdapat di sini ada satu koma yang kecil ni. Ini bermaksud pelengkap. So masih ingat tak apa maksud pelengkap? So selalu suka guna perkataan pelengkap tu maksud apa? Selain daripada. Okey. Siapa yang dah lupa boleh tulis silap pula. Daripada, selain daripada. Okey. Siapa yang lupa kena buat nota pelengkap R. So, apa yang kita nak cari tu adalah nak cari selain daripada R. Selain daripada R. So, kalau kamu lihat di sini, R adalah di sini kan, wujud di sini. Betul tak? Ini adalah R kita. Tapi sekarang, apa yang kita nak tu, kita nak apa? Selain daripada R. So, maksudnya dia di luar R lah. Semua ni, selain daripada R. Kalau saya nak belorek rantau dia kan, dia tak termasuk R. Itulah maksud pelengkap. Faham? Okey? So, sangat obvious kan? So, di manakah jawapan kita? Apakah unsur yang terdapat di pelengkap R? Sangat jelas di sini. Ada A, kita ada B, kita ada C. Okey? A, B, C ini semua terletak di tempat yang selain daripada R. So, ada tak jawapan A, B, C? Ada. Jawapan C, cat. Senang kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan 10. Diberi bawah H, okey, dia ada unsur A dengan B. Cari semua subset. Ini sangat senang, subset. Masih ingat tak? Okey, contohnya kalau saya ada satu set H. Okey, di dalam set H ini saya ada unsur A, saya ada unsur B. Okey, dan sekarang dia nak kamu cari subset dia. Subset tu maksud apa? Okey, bila saya cakap satu set tu merupakan subset untuk H, dia mesti adalah wujud di dalam H. Okey, contohnya, okey, kalaulah saya buat satu bulatan macam ni. Okey, saya cakap ini adalah A huruf besar lah, set A lah.
So, kalau saya bulatan A ini, saya letak di sini, saya boleh cakap apa? Set A adalah subset bagi H, betul tak? Set A adalah subset untuk H. So, maksudnya dalam subset ini ada unsur apa? Unsur A. Nampak tak? So, sini 1, 2, 3. Semua tu ada unsur A. Maksudnya betul lah. Okay? Sebab mengapa? Memang dia akan, kalau saya buat bulatan macam ni, A merupakan subset bagi unsur A ini merupakan subset bagi H. Okay? Dan boleh juga kalau saya wujud di sini. Okay? Bulatan saya wujud di sini. So, B merupakan subset. Betul tak? Ini juga boleh lah. Okay? Dan mungkin juga bulatan saya yang subset tu kan, saya boleh buat macam ni. Ini juga merupakan okay, A dengan B ini juga terdapat di dalam H, betul tak? Okay, yang set ini merupakan subset. Subset ini terdapat A dengan B. Okay, dan last kali mungkin juga apa? Subset kita tu dia mungkin dia wujud di sini. Dan di sini ini merupakan subset, betul tak? So apakah unsur dia? Dia tak ada unsur. Kalau tak ada unsur maksud apa? Dia adalah set kosong. So set kosong juga merupakan subset bagi H. So sebenarnya ini adalah jawapan kita. Jawapan dia adalah D, donkey. Okay, so mengapa C tak boleh? Okay, A dengan B sebenarnya sama dengan B dengan A. Okay, maksudnya contohlah. Okay, sebenarnya yang ini sama dengan ini saja. Kalau saya cakap set tu terdapat unsur A dengan B, contohnya lah. Maksudnya dalam satu bako itu terdapat telur dengan ayam. Dan ini saya cakap bako itu terdapat ayam dengan telur. Maksudnya sama je, kan? Okay, seterusnya kita tengok soalan 11. Raja 2 ialah gambar Raja Van, okay? Dengan set semester dan dia ada set K, set L dan set M, okay? So sekarang dia nak cari apa? Kalau pelajar itu dia tak faham yang ini, N ini, dia mungkin tak boleh buat dah. Okay, N ini maksud apa? Masih ingat tadi dah cakap bilangan unsur. So kalau kamu nak tahu bilangan unsur itu berapa, kamu kena tahu ruas rantau dia, okay? Di tempat kamu kena berorek lah. Okay, K bersilang dengan L terdapat di mana? Okay, so sangat jelaslah kalau kamu tengok dengan mata kan. Okay, K di sini. Ini adalah K kita. Okay, so seterusnya L di mana? L terdapat di sini. Okay, kalau saya guna biru mungkin tak nampak kan. Okay, so okay, saya guna hijau. Terdapat di sini, betul tak? Okay, tempat yang bersilang itu ada di mana? Sangat jelas dia di sini, betul tak? Ini adalah tempat yang mereka bersilang tu. Okay? Atau kamu boleh buat macam ni juga. Yang bersilang kan? Ini satu cara lah, kamu just tengok. Okay, tempat yang bersilang. Atau ada juga mereka yang faham dengan cara macam ni. Okay, K, saya guna pen merah. K, ini K. Saya belorek semua K lah. Okay, lepas tu saya guna hijau untuk belorekkan L. L, ini adalah L kamu. Okay. So di manakah tempat mereka bersilang? Inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Tempat yang bersilang, nampak tak? Okay, so dia ada berapa bilangan unsur kan? Dia ada berapa unsur? 1, 2, 3. Di dalam tempat yang bersilang tu ada 3 unsur. So jawapan sepatutnya adalah 3. So jawapan adalah C. Okay, jelas? Okay, seterusnya kita tengok soalan ke-12. Okay, soalan 12 senang saja jugalah. Okay, kalau kita lihat yang ini. Okay, set semester dia bagi kita nombor dia adalah dari 10 hingga 20. Dia adalah integer. Dan F adalah gandaan 5. Okay, so kita kena senaraikan semualah. F ada apa? Dia adalah gandaan 5. Seperti tadi kan, kita hafal gandaan 5. Okay, sifil 5. So, of course, 5 tak termasuk dalam lingkungan ini. So, kita start dengan 2 darab 5, kita dapat 10, 15, lepas tu 20. So, ini semua ketiga-tiga nombor ini adalah gandaan 5. Lepas tu G. G diberi adalah nombor ganjil. Nombor ganjil tu adalah apa? Nombor yang tak boleh dibahagi dengan 2. So kita start dari 11, 13, 15, 17, okay, 19. Dah. Okay.
H sudah bagi kita 11, 15 dengan 17. Okey, so sekarang kita tengok kehendak soalan. Dia nak apa? F union dengan G kesatuan lah kan? Union dengan H. Maksudnya, kalau kamu lihat union saja kan, sangat senang. Sebab mengapa? Normally union tu maksud kesatuan, union tu maksud kesatuan. Saya dah cakap satukan mereka. Semua nilai yang wujud, semua unsur yang wujud tu juga termasuk. Okay? So kalau saya hanya nak cari F, union dengan G, union dengan H tu senang lah. Okay, sebab mengapa? Just kalau dia wujud saja dah merupakan unsur dia dah. 10, 11. Okay, lepas tu ada apa lagi? 10, 11, 13. Okay, lepas tu 15. Lepas tu 17. Lepas tu 19. Lepas tu 20. Okay, nah, kebanyakan pelajar bila dia list down macam ni, oh dia sangat happy. Sebab mengapa? Oh jawapan dia sama dengan D kan? Nah, kebanyakan pelajar akan letaklah jawapan D. Sorry, jawapan adalah salah. Sebab mengapa? Kamu dah tak nampak ke yang koma ini? Okay, so ingat, kebanyakan pelajar dia akan ignore lah. Okay, so yang macam ni try lah, tak baiklah. Masih ingat tak? Yang koma tu maksud apa? Pelengkap. Maksudnya, kita nak cari bukan nak cari F union G union H tau. Kita nak cari selain daripada. Okay, atau pelengkap bagi F kesatuan G kesatuan H. So, apa yang kita nak tu sebenarnya adalah sama dengan apa? Yang tak ada wujud dalam yang nilai ni. 10 dah ada, so 11 ada, 12 tak ada lagi. 13 ada, 14 tak ada. Selain daripada nilai-nilai ini. 15 tak ada, 16 tak ada, 17 ada, tapi 18 tak ada. Lepas tu dah tak ada dah. Okey, ada jawapan tak? Jawapan dia adalah B boy. Itulah cara kita buat. Okey, so ini adalah kehendak soalan kita. Kita nak cari pelengkap. Okey, so jawapan adalah B boy. Okey, so sekarang kita tengok soalan ke-13. Okey, so Raja 3 ialah gambar Raja Van dengan set semester R. Okey, dia ada set D, set E, set F. Okey, so sekarang dia nak cari apa? Yang ini sama juga. Kebanyakan pelajar dia akan takut tau. Jangan takut. So, dia nak cari apa? N adalah bilangan unsur. Okey, dan kamu kena tahu kalau saya nak cari bilangan unsur, saya kena tahulah. Okey, rantau yang mana satu yang D union E bersilang dengan pelengkap F ni. Dia di rantau mana? Kamu kena identify dulu, kena tahu di mana dulu. Okey? Dan sebelum kita buat soalan ni, saya nak kamu semua bandingkan Raja 3 ini dengan gambar Raja Van tadi tu, yang ini. Okey, yang wujud di sini. Apakah perbezaan mereka? Okey, apakah perbezaan mereka? Kamu ada perasan tak? Cara untuk melukis gambar Raja Van ini adalah berbeza dengan yang gambar Raja 3. Sebab mengapa? Okey, nampak tak di sini semua nombor itu dia ada titik. Dia ada titik, titik 5, titik 2, titik 4 macam ni. Tapi di sini Raja 3 ni dia tak ada titik, betul tak? Dia tulis 3, tulis 5, 2 macam ni. Apa maksud mereka? Apakah perbezaan dia? Ini kena faham. So kalau dia ada titik, maksudnya yang tu adalah unsur. Okey, contohnya untuk gambar Raja 2 ini. Okey, dalam set K kita ada unsur 5, dia ada unsur 4, ada 2, ada 8, ada 12. Okey. So untuk yang di sini kalau dia tak ada titik, dia terus tulis satu nombor saja. Contohnya D, dia letak 3. Dia tak letak titik kan? So maksud tu apa? Kalau dia terus tulis 3, maksudnya dia ada 3 unsur. Hanya dia tak senaraikan unsur itu sahaja. Tapi dia terus bagi kamu bilangan unsur di dalam set D adalah 3. So yang ni boleh bezakan kan? Okay. So sebelum kita nak cari bilangan unsur, kita kena tahu rantau dia di mana dulu. Okay. So first, jangan risau untuk soalan macam ni. So walaupun dia banyak, ada D union, ada persilangan lagi, ada perlengkap lagi. Tapi jangan risau. Kita tengok one by one. So bila kamu nampak ada kurungan, kita cek dulu. Okay. Di manakah D union E? Okay. Kalau saya cakap D union E, maksudnya nilai yang wujud di D atau rantau dia mesti adalah semua D dan apa? Semua E. Semua E. Okey? Semua E. Saya akan lukis macam ni lah. Okay, sorry. Yang ini termasuk juga. Sebab E kan, F adalah di dalam E. Okey. D union E. Kita satukan dia. So, kalau saya nak cari rantau dia, semua D, semua E itu akan
dilorek. Okey, seterusnya kita tengok. Dia nak bersilang dengan F pelengkap. Okey, so sebelum kita nak cari bersilang, kita cari dulu di manakah pelengkap F. So F adalah di sini, betul tak? Dia wujud di sini F. Ini adalah F kita. Nampak? Ini F kita. Okey, selain daripada F bermaksud apa? Kamu boleh, kalau kamu nak lukis boleh dengan arah yang bertentangan lah, selain daripada. Maksudnya semua yang tak ada yang di luar F itu juga termasuk. Okey, semua yang di luar F itu termasuk. Okey. Macam inilah kan. Ini merupakan pelengkap F. Pelengkap F. Okey. So sekarang soalan dia nak apa? Dia nak tempat yang bersilang. Okey, tempat di okey, saya guna perkataan yang lebih senang lah. D union E ini adalah yang warna merah tu, tempat yang berloret dengan warna merah bersilang dengan tempat yang berloret dengan hijau. Manakah tempat yang mereka bersilang? Obviously ada sini kan. Wujud di sini. Inilah tempat dia yang bersilang, betul tak? Dan mana lagi? Sini. Betul? Inilah tempat yang mereka bersilang. Nampak tak semua? Okey? Itulah. Okey, so kalau saya nak padamkan, itulah tempat yang mereka bersilang. Okey? Yang tengah, yang ini saya kena padam. Sebab tempat ni mereka tak bersilang. Hijau tu tak ada, hanya merah saja. So inilah tempat yang kita nak berloret. Okey? So berapakah bilangan unsur yang terdapat di tempat yang kita berloret tu? Sini ada 3, sini ada 5. So 3 tambah dengan 5 kita dapat jawapan 8. So itulah jawapan kita, C cat. Okey? So seterusnya kita tengok soalan ke-14. Okey, soalan ni senang. Raja 4 ialah gambar Raja Van yang menunjukkan set M dan set N dengan keadaan set semester adalah M union N. So sekarang dia nak apa? Dia nak tentukan hubungan. Okay, so dia nak tentukan hubungan antara set M dengan N. Okay, ini senang saja. So kita tahu N terdapat di dalam M. So kita boleh cakap N merupakan subset bagi M. Jawapan adalah B boy. Okay, ingat nah? Seterusnya kita tengok soalan ke-15. Okey. Raja 5 menunjukkan satu koleksi kad huruf vocational. Okey, so sekeping kad dipilih secara rawak. Antara berikut yang mana akan mewakili ruang sampel. Okey, dia nak ruang sampel. Okey, yang S itulah. Dan peristiwa untuk mendapatkan huruf V. Okey, so dia nak dua benda. Satu tu, soalan ni sebenarnya dia nak kamu belajar perbezaan antara, dia nak kamu bezakan. Okey, ruang sampel dengan peristiwa. Okey, so ruang sampel, apa maksud ruang sampel? Semua unsur yang terdapat di dalam sampel itulah. Okey, so ruang sampelnya adalah S di sini. So semua huruf, kad huruf yang wujud tu merupakan unsur bagi ruang sampel. Vocational. Contohnya dalam satu ruang atau dalam satu bako, saya letakkan semua huruf di dalam bako tu. So apakah yang terdapat di dalam ruang itu? Ruang bako, ruang sampel itu. So vocational lah. Vocational. Yang ini betul. Okey, yang ni betul. Vocational. Okey, so setakat sekarang, okey, jawapan A salah, jawapan C salah. Okey, sebab B tu hanya ruang sampel hanya B dengan D yang betul sahaja. Seterusnya, peristiwa pula. Okey, peristiwa dia ada perkara yang spesifik. Dia nak kita cari huruf vokal. Masih ingat tak? Vokal tu maksud A, E, I, O, U. So di dalam tu ada vokal tu ada apa? O, ada A, ada I, ada O, ada A. So kita ada O, A, I, O, A. Sini letak A, O, I, O, A. Boleh juga. Okey. Ini tak perlu tengok dah. Ini. Okey, ini yang C tu tak perlu tengok dah. Okey. So untuk yang D tu A, O, I saja, tak cukup lagi A, O, I. Ada O, A lagi dia tak ada. Okey. So jawapan adalah B boy. Okey. Terusnya kita tengok soalan ke-16. Kebarangkalian Bain mewakili satu pertandingan catur ialah 5/7.
tentukan kebarangkalian bahawa Baim tidak. Kalau tidak tu pelengkap juga. Masih ingat tak perkataan kata penafi tu? Okey, kalau saya cakap yang bertanding tu yang menyertai pertandingan tu 5/7. Yang tak menyertai itu adalah 1 tolak dengan 5/7. Okey, so ini adalah pelengkap bagi peserta yang bertanding. Okey, kalau bila saya cakap yang pelengkap bagi yang bertanding tu, maksudnya dia tak bertanding. Macam itulah. Okey, ini adalah soalan pelengkap. So, 1 tu sama dengan 7/7 tolak dengan 5/7. So, kita dapatlah 7 tolak 5, kita dapat 2/7. Jawapan adalah C, Cat. Okey, senang saja kan? Okey. So, kita tengok soalan ke-17 pula. Cara satu menunjukkan bilangan pelajar di dalam sebuah kelas mengikut kaum. So, kita boleh nampak Melayu, Cina, India dengan lain-lain dan bilangan pelajar dia. Seramai 4 orang pelajar Melayu berpindah masuk. So, maksudnya di tempat Melayu ni kita tambah 4 lah. Jika seorang pelajar dipilih secara rawat dari kelas itu, cari kebarangkalian. Inilah kehendak soalan kita. Kebarangkalian apa? Bahawa pelajar yang dipilih adalah pelajar Melayu. Okey, so sekarang. Masih ingat tak cara macam mana kita nak cari kebarangkalian? Probability, P kan? Kita nak cari Melayu. Okey, M lah. Okey, untuk peristiwa M. Kebarangkalian untuk peristiwa M. Okey, macam mana cari? Okey, formula dia macam mana? Dia mesti tulis dalam bentuk pecahan. Sebelah atas, selalu suka cakap apa? Bilangan unsur yang berkaitan dengan kehendak soalan. Bilangan yang berkaitan dengan soalan, kehendak soalan lah. Okey, so sini dia nak apa? Pelajar Melayu. So, bila tambah dengan 4 pelajar Melayu tu berapa orang? 24. So, kita letak di atas lah. Okey, so sebelah bawah tu macam mana? Keseluruhan. So, keseluruhan untuk sekolah kelas itu ada berapa orang? 24, kita tambah dengan 5, tambah dengan 2, tambah dengan 1. Okey, kita boleh guna kalkulator lah. Okey, so boleh dapat apa jawapan dia? 32. Okey, so of course belum habis lagi. Sebab mengapa? Okey, saya nak tunjuk dalam dengan menggunakan kalkulator. Okey, untuk pelajar mungkin dia tak tahu macam mana. Okey, kira saja kan. Tadi kamu tambah 24, sorry. Tambah yang ni, 24 tambah 5 tambah 2 tambah 1. So, kamu dapat 32. Okey, untuk pelajar yang kalau dia tak tahu macam mana nak ringkas, okey, kamu guna kalkulator. Sebab sekarang kamu boleh guna kalkulator kan? 24 per 32. Terus tekan, dapat 3/4. Itulah jawapan kamu. Okey, 3/4. Ada tak jawapan? Okey, jawapan dia B point. Okey, tenang saja kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan ke-18. Sebanyak 240 kes jangkitan COVID-19 dilaporkan melibatkan beberapa kluster, iaitu kluster aero, kluster gading dengan kluster Keyangan. Okey, 90 kes adalah daripada kluster aero. Jika satu kes dipilih secara rawat, kebarangkalian bahawa kes itu daripada kluster gading adalah 3/10. Hitung berapakah kluster Kayangan. Okey, kebanyakan pelajar bila dia baca macam ni, dia mesti tak faham sebab dia baca dan faham dalam bahasa Melayu. So, kita kena analisis soalan dia. Kita kena cari maklumat yang penting. Okey, so sekarang dia ada semua tu berapa kes? 240 kes. Okey, so dia ada 3 kluster sebenarnya. So, dia ada aero, kluster aero, dan dia ada kluster gading, dan dia ada juga kluster Kayangan. Kalau kamu buat macam ni akan lebih jelas tau. Okey, seterusnya dia cakap 90 kes adalah daripada kluster aero. Maksudnya sini ada 90 kes. Saya nak jelaskan. Kebarangkalian bahawa kes yang itu daripada kluster gading. Untuk gading ini ada 3/10. 3/10 ini adalah kebarangkalian, bukan bilangan kes. So, kalau saya nak cari bilangan kes, kalau saya dah tahu kebarangkalian ada 3/10, macam mana saya nak tahu bilangan kes untuk gading tu? So, saya kena guna kebarangkalian untuk kes itu darab dengan total kes, iaitu 240. So, apakah jawapan yang kamu boleh dapat? Kan? Okey, kalau kamu kira lah. Okey, kira. Yang ni. Kan? 3 darab dengan 24.
Sini 2, 72. Okey, so ini adalah jawapan kita lah ha. 72 merupakan kes yang wujud di Gading. Okey, kluster Gading. Okey, so sekarang kita nak soalan tu nak mana? Nak apa? Kehendak soalan dia nak cari bilangan kes untuk kayangan. So kalau kamu tahu macam mana nak analyze soalan, soalan ni tak ada masalah dah kan? Betul tak? Kamu dah faham dah. So kalau saya nak cari kayangan, sebab saya dah tahu semua kes itu adalah 240. Okay, saya padam dulu. Okay, sorry. Semua tu 240. So, kalau saya tolak yang arrow 90, tolak yang cluster Gading ni 72, yang baki tu adalah kayangan punya dah. Betul tak? So, kamu just tekan kalkulator, 240, tolak 9, tolak yang ini 72. So, akhirnya kamu mesti akan dapat 78. So, jawapan adalah D donkey. Okay? Senang saja. So, seterusnya kita tengok soalan ke-19. Raja 6 menunjukkan satu pemutar yang dilabelkan dengan huruf. Okey, kita ada huruf macam ni. So, kalau kamu tengok di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so all together dia ada 12 huruf lah. Okey, dia ada 12 huruf. Apabila pemutar itu diputar, jarum penunjuk akan berhenti di setiap bahagian dengan kebarangkalian yang sama. Boleh jadi. Okey, so cari kebarangkalian bahawa jarum penunjuk itu tidak akan berhenti di bahagian yang berlabel M. Okay, so maksudnya dia nak bukan M. So dia nak cari kebarangkalian bagi peristiwa yang bukan M. So kita just tulis pelengkap M dah boleh lah. Kan? Bila saya cakap pelengkap M, maksudnya bukan M lah. Okay, so dia nak cari kebarangkalian, sama juga kita guna pecahan. Sebelah atas adalah bilangan yang berkaitan dengan kehendak soalan. Dia nak bukan M. So ada berapa yang bukan M? Sini MM bukan dah. So ini bukan M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 9 huruf yang bukan M. Okay? Yang bukan M. 9 yang bukan M. So yang sebelah bawah tu apa? Secara keseluruhan. So all together tadi kita dah tahu semua ada 12 huruf. Okay? So sekarang kita just simplify. Kita just ringkaskan. Boleh bahagi dengan 3. So jawapannya 3/4. Ada jawapan tak? A. Senang saja kan? Itulah. Okey, last sekali kita tengok soalan ini. Okay. Raja 7 menunjukkan 9 kad yang label di dalam dua buah kotak P dengan Q. So kita ada dua kotak P dengan Q. Satu kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu. Cari kebarangkalian. Ini kehendak soalan dia tau. So bahawa satu kad dilabel dengan huruf, dia mesti adalah satu huruf, dan satu kad lagi dilabel dengan nombor. So kombinasi yang kita dapat tu, okey, kalau di kotak P itu dapat nombor, di kotak Q tu mesti huruf. Kalau di kotak P itu adalah huruf, Q itu mesti adalah nombor. Okey, so senang saja kan? Okey, untuk soalan macam ni, okey, kita ada dua cara. Okey, so kita guna cara yang lambat tapi selamat dulu. Okey, so sebab kita ada kotak P dan kita ada kotak Q. So first, okey, kita nak cari semua lah, semua yang sampel yang mungkin akan wujud tu apa. Okey, contohnya di P tu mungkin kita start. Okey, kalau saya macam nak pilih kad itu kan. So saya pilih secara random. So first mungkin saya dapat S. So kalau first di kotak P saya dapat S, kemungkinan yang saya akan dapat di Q tu mungkin adalah T, mungkin adalah U, mungkin adalah 3, mungkin adalah 6, mungkin juga adalah 7. Betul? Okay. So next. Mungkin juga kalau saya pilih di P, first saya dapat tu bukan S tapi saya dapat A. Okay. Dan kemungkinan yang akan dapat di Q tu adalah T, A combine dengan T, A combine dengan U, A combine dengan 3, A combine dengan 6, A combine dengan 7. Itu cara dia kan? Sama jugalah. So mungkin saya dapat T di depan. So belakang mungkin saya dapat T juga. Dapat U, dapat 3, dapat 6, dapat 7. Okay. Dan next, last kali.
nombor di sini adalah 2 kan. Okey, so mungkin di kotak P, at first saya dapat 2. Tapi bila saya tikam, saya pilih, okey, di Q tu, oh mungkin saya combine dengan P. Mungkin juga dia akan dapat jawapan U. Mungkin kali kedua saya dapat 3. Mungkin saya dapat 6. Mungkin saya dapat 7. Okey, semua ini sebenarnya merupakan sampel yang mungkin akan wujud. Atau kombinasi-kombinasi bila kamu pilih, kombinasi yang kamu akan dapat adalah semua sampel ni lah. ST, SQ, S3, S6, S7. AT, AU, A3, A6, A7. So kalau kamu lihat di sini semua tu ada berapa? Okey, kita sini ada 5 kan? So kita ada berapa set? 4 set. So kalau kamu kira semua, kita ada 20. Betul tak? Sebab mengapa? 4 darab dengan 5, kita dapat 20 cara. 20 cara kombinasi. Nampak tak? Semua ni adalah kombinasi-kombinasi dia. Tapi, apa yang kita nak? Dia nak kombinasi peristiwa tu, dia nak apa? Kebarangkalian untuk peristiwa tu macam mana? Dia nak dapat at least 1 huruf dan 1 nombor. Okay, so kita kena carilah. So, kalau first saya dapat apa? Saya dapat di P itu adalah huruf. Okey? So mesti di Q saya tak boleh dapat huruf dah. Kalau saya dapat S di sini, T saya tak boleh dapat dah. Saya mesti dapat 3, 6 atau 7. Itulah kombinasi yang menepati syarat. Okey? Kalau saya dapat huruf di depan, di belakang mesti nombor sahaja. So kalau saya dapat A, belakang tu hanya boleh 3, 6 dan 7. Kalau saya dapat T di depan, belakang kombinasinya hanya 3, 6 dan 7. Tapi bila di P saya dapat nombor dulu, di Q saya tak boleh dapat nombor dah. Mesti 1 nombor, 1 huruf. So di Q saya mesti T dengan U. Okey? So berapakah bilangan kombinasi yang kita boleh menepati? Okey, yang dia boleh menepati kehendak soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. So, itu adalah jawapan kita. Nampak tak? Sebab dia nak cari kebarangkalian kan? Kebarangkalian itu adalah bilangan yang berkaitan dengan sebelah atas adalah bilangan yang berkaitan dengan kehendak soalan. Dan kehendak soalan tu dia mesti menepati syarat 1 huruf, 1 nombor. So, inilah tadi saya yang setik-tik semua tu adalah 1 huruf, 1 nombor. 1 nombor, 1 huruf. So, ada 11 kombinasi yang mungkin merupakan kad yang kita akan dapat pilih lah. Bila kita pilih secara rawak, kombinasi itu mungkin akan wujud lah. So, ada 11 cara. Okay? Dan yang di sebelah bawah adalah secara keseluruhan. Semua kombinasi adalah 20. Okay? Ada 20 cara, ada 20 set sampel yang kita boleh dapat. Okay? So, jawapan adalah D, donkey. Okay, so kalau untuk pelajar yang cepat, sebenarnya kalau dia nak buat cepat kan, 4 dengan 5. So, di sini 4. Okay, kad. Sini ada 5 kad. So, all together semua ada 20 cara. Okay, di sebelah bawah letak 20 lah. So, lepas tu kamu just observe lah. Okay, so kalau saya P tu saya dapat P. Okay, dapat S, sorry. Okay, untuk S ni dia boleh combine dengan apa? Combine dengan 3, 1 cara, 2 cara, 3 cara. Okay, untuk ini kalau dia start dari S, saya ada 3 cara. Kalau saya start dengan A, ada berapa cara? Sama juga. A boleh combine dengan 3, 6, 7. 3 cara. So, untuk T, 1 huruf, 1 nombor. So, kita ada 3 nombor. So, kita ada 3 kombinasi, 3 cara. Untuk 2 ini macam mana pula? 2 ini, kalau dia start dengan nombor, dia hanya boleh combine dengan T dengan U. 2 cara sahaja. So, bila kamu tambah, kamu dapat 11. Di atas 11, bawah 20. Itulah cara dia. Cara cepat, kamu boleh tengok macam ni saja. Kalau kamu nak lebih jelas, lukislah dengan yang family tree itu. Okay? Yang gambar raja pokok itu. Okay? Itu saja untuk hari ini. So, thank you semua.